Itu dah ada. Komen dah ada. Saya baca komen dulu lah. Yang ada. Ada lebih kurang kosong dia. Tak dengar. Tapi ada orang komen. Ada komen? Kosong tapi ada orang komen. Ada. Tak nampak? Ya. Oh, dah bagi link je. Sakrina Samrin Syadam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam. STA. Syah Emiliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak apa, saya baca lah komen dulu. Syah Emiliza, Christina satu D dengan ada satu G. Oh, ini Alia tu Syah Emiliza tu. Alia. Siapa yang ada boleh komen dulu? Waalaikumsalam. Kosong view. Ni dia orang boleh komen, setengah dia komen tu. Oh, ada. Dia slow sikit. Ada 6 orang. Cuba. Okay. Salam Emilita. Fatih Surah Fatih dia. Ada 6 orang. Kita tunggu lagi 4 orang. So yang ada buku tab tu sama-sama tu boleh tengok buku tab 162. Sorry, 160 sampai 165. Ni nak tengok background kat belakang saya kan. Kan saya kita budak, nak tengok background belakang saya kan. Tengok. Tu saya tak tahu siapa kan yang tu. Jadi saya tukar background lah. Jadi kita start. Bila Cikgu Alim masuk, kita tukar background kan. Tapi nanti kena condemn. Yang ada tu boleh tolong komen dekat kolom komen. Muhammad Hanif 1E. Kita tunggu lagi 4 orang kalau boleh. Sebelum kita mulakan tu, kita bolehlah share dulu ke grup kelas masing-masing. Saya dah sharekan dekat kelas 1A, 1E, 1G. Lagi yes, Iqbal lah, yes, sekolah. Boleh dengar tak suara saya yang murid audio? Boleh tak? Muhammad Yafid Sabisi. Lagi 2 orang ni. Sementara sampai-sampai tunggu Cikgu Adim. Cikgu Adim boleh bantu dia ni sebenarnya, tapi saya minta dia luarkan masa sikit ni kita lah supaya dia share ni pengalaman dia lah. Tak dapat baca sikit tu okey. Utamanya yang pengawas dia kalau ada nama lagi bagus lah. Kalau pengawas Adam ada kan. Adam ada. AC tu tak ada tak? Siapa tak? Lutut. Nama apa yang kita ingat? Tak, buat satu sini tu nama apa tak? Belum. Satu situ nama apa? Satu si? Yang badan besar tu? Pengawas nama apa? Tak ingat. Lukman kan? Pengawas ke? Yang badan besar pengawas tu. Lukman kan nama dia? Lukman. Oi, hang. Okay, anak-anak dia yang ada dalam ni bolehlah buka buku teks tu. Surat 160 sampai 164. Tajuk perhubungan. Boleh baca dulu sementara Cikgu Sofian masuk. Alhamdulillah. Dah muncul saya. Oh, dah muncul daripada dunia yang di sebelah sana. Masalah teknikal sikit. Okay, tanpa masa Cikgu Alim berteruskan Cikgu Alim sedikit perkongsian baca kepada Cikgu Alim untuk kita punya murid-murid SMKBK. Kalau ada sekolah lain boleh komen. SMK S1 tu SMS tu boleh tak di ruang komen lepas ni. So, saya persilakan Cikgu Alim nak untuk share sedikit perkongsian baca Cikgu Alim. Saya mulakan. Putus-putus. Kena pakai speaker lain kot. Putus kan? Dan bunyi dia Bunyi dia ni
Tak apa, jangan diteruskan dulu. Saya teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rakan saya Cikgu Diana, hari ini saya dijemput untuk bersama dengan event yang sedang saya berlangsung bersama dengan Cikgu Diana dan Cikgu Pian. Tajuk pun saya dapat tahu iaitu perhubungan. Dan slot saya ni pendek je sebab saya tak boleh lama. Okay, jadi saya basically sebagai guru ni saya tak nak ulas dari segi sudut ilmiah tentang perhubungan, komunikasi salah atau tak salah. Itu mungkin nanti Cikgu Pian ataupun Cikgu Diana yang akan kupas. Saya lebih suka nak membicarakan hakikat komunikasi ni dalam kehidupan kita. Sebab komunikasi ni tak berlaku di sekolah saja, tapi komunikasi berlaku di mana-mana saja. Hatta dalam rumah pun kita berkomunikasi. Okay, di luar rumah, dalam surau, dalam masjid, di pasar, di mana saja kita akan bertutur dan bercakap dengan orang. Jadi saya suka nak jadikan satu role model, satu contoh bagaimana kita nak berkomunikasi dengan orang-orang lain, sama ada adik-beradik kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita, anak murid kita, semua ada kaedah dalam bahasa pertuturannya. Okay, jadi kalau disebut daripada riwayat At-Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah ni apabila dia berbicara, dia tidak berbicara cepat sebagaimana kita berbicara. Dia bukan cakap laju-laju. Hatta sehingga apabila baginda berbicara dengan para sahabat, dia akan berbicara dengan bahasa yang jelas dan tegas. Bahkan sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya dapat mendengar dan menghafal daripada perkataan daripada Nabi kita. Itu contoh yang terbaik lah. Maknanya saya nak tiru macam Nabi kita ni, cakap perlahan-lahan, adab orang bercakap kita dengar, orang bercakap kita dengar pula. Kemudian kalau kita nak praktikkan bahasa komunikasi baginda ni, yang pertamanya Nabi kita ni dia bercakap bila perlu saja. Sebab kadang-kadang bila cakap tanpa perlu takut tersilap. Bila tersilap ada yang mencatatkan. Itu yang kita takut tu. Kita datang ke akhirat nanti bawa pahala yang macam-macam. Puasa kita 1000 hari, solat kita 1000 tahun, tapi datang dalam keadaan yang kita muflis akhirnya. Nak kena beritahu tu. Banyak ni, tapi bila Allah tunjuk bentuk-bentuk pahala kita, akhirnya menjadi debu yang berterbangan. Rupanya masalah kita dengan mulut kita, dengan orang yang kita perkatakan. Ayatkan orang, katakan orang, hina orang. Jadi, adab Nabi kita ni dalam komunikasi yang pertama, Nabi cuma cakap bila perlu. Okey, kemudian Nabi kita lebih banyak diam daripada berkata. Hanya bercakap bila perlu. Kemudian yang ketiganya, Nabi kita ni bila bercakap, kecakapannya tak lara, dia tak ada sia-sia. Dianya padat, dianya jelas untuk disampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi kita bercakap dia guna bahasa yang lembut. Bahasa lembut dan tidak kasar atau menghinakan. Pian? Bunyi. Saya punya... Saya clear kan Cik Diana saya cakap ni? Okey, betul. Clear. Okey, akhir sekali yang saya nak share kan apa yang Nabi selalu buat dalam bila masa Nabi bertutur ni, bercakap dengan sesiapa tu. Di akhir daripada perbualan Nabi dengan para sahabat ni, Nabi akan titipkan di dalamnya kalimah syukur alhamdulillah. Sebab apa? Dapat bercakap dengan para sahabat dan menyampaikan agama di dalamnya. Cikgu Diana ajar PJ, dalam PJ tu boleh sebut agama, boleh sebut tentang aurat, boleh sebut tentang adab dengan guru, boleh sebut berbanyak perkara. Di akhirnya, hujungnya Nabi akan tutup dengan perkara agama yang melibatkan perkara akhirat. Itu yang Nabi ni sebagai role model kita yang kita boleh tiru. Sebab apa? Komunikasi ni bukan setakat saya nak sampai mesej, Cikgu Diana dengar, Cikgu Pian dengar. Tapi komunikasi juga melibatkan teguran orang. Kalau kita nak tegur orang, dia mesti ada kaedah fiqh syariah. Dia tak boleh kita nak tegur orang tu depan yang terbuka. Sebab ada tu kisah saya dengar daripada Ustaz Badli Shah, Datuk Haji Badli Shah, tentang komunikasi ni. Dia pernah ceritalah seorang ustaz ni naik ke dalam LRT, dia melihat seorang gadis remaja yang dalam keadaan pada mata dia sangatlah seksi, sangat lucah, dengan keadaan rambutnya berwarna-warni, dengan pelbagai warna, dengan seluar pendek, dengan tak tutup aurat ni. Maka ustaz ni dia terus serta-merta komunikasi dia terus menegur remaja perempuan ini dalam keadaan yang terbuka, sedangkan orang lain melihat kejadian itu.
Jadi sepatutnya ada kaedah, sebab kalau saya nak negur orang perempuan, saya tak boleh direct tegur Diana begini. Yang negur Diana ni mesti perempuan sama perempuan. Dia baru kena cara dia. Jadi apabila ustaz ni menegur remaja perempuan tadi, perkataan yang keluar daripada mulutnya seperti ini. Kata, wahai ustaz, boleh tak engkau telefon Allah dan tanya Allah dekat manakah kedudukan aku dalam neraka dan manakah kedudukan engkau dalam syurga. Nampak? Dia berat ni sebab budak ni cakap ni soal akidah. Oh, dia boleh cakap tolong telefon jap, tanya kat mana. Sesuka dia cakap itu. Kenapa? Ini berlaku kerana remaja itu berasa aib. Sebab aib orang ni, ya Allah, kena jaga sungguh-sungguh. Nak tegur tak boleh nak semena-mena cakap depan orang sebab ini aib kita. Bila kita sebut aib kita depan orang, itu sebenarnya orang itu menghina kita. Ini agama Imam Al-Ghazali kata hanya menitipkan perkataan daripadanya. Sebab itu kaedah kita nak komunikasi, nak tegur orang, mesti ada kaedah. Seorang demi seorang, one by one. Sebab ada satu kisah lagi saya dengar, satu lagi kisah. Seorang imam Jumaat pakai bengel kot. Pak Imam tu Jumaat pakai bengel sembahyang Jumaat. Jadi orang yang pandai agama dia tengok, faham Pak Imam ni kan haram seorang lelaki memakai perhiasan daripada wanita, pakai gelang gitu. Jadi kaedah dia tak boleh angkat tangan. Marah Pak Imam tu, Pak Imam, tak reti bahasa ke? Orang lelaki tak boleh pakai bengel, tak boleh pakai gelang. Jadi kaedah ni dia tak boleh tegur secara direct. Maksudnya lepas selesai pada Jumaat itu, jumpa one to one, tanya dia, sangka baik dahulu. Barangkali gelang dia pakai itu ada fungsi perubatan padanya. Kita jangan tengok satu benda terus yang negatif saja. Selalu ambil yang positif dahulu. Semua perkara pun. Jangan sangka buruk orang dulu, sangka baik dulu. Tanya dia, barulah keadaan tu win-win untuk kedua pihak. Saya siap, saya selamat, yang mendengar pun selamat. Dan kita terus mengikat silaturahim. Syurgalah bagi orang yang selalu mengikat silaturahim di antara satu sama lain. Okey, jawapan cukup untuk setakat ni. Saya ada kelas lagi ni. Okey? Okey. Okey, terima kasih kerana beri peluang untuk saya bercakap sedikitlah, berkongsi. Ni saya share gambar sebenarnya ni. Pahala untuk saya, pahala untuk Cikgu Diana, pahala untuk Sofian dan yang mendengar dalam majlis ini. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, Ben.